Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Megat Panji Alam, apabila kita menyebut nama Tun Teja, wanita jelita dari Pahang yang menjadi isteri kepada Sultan Mahmud Shah, kita sering teringat kisah Hang Tuah yang dikatakan menculiknya untuk dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Tapi, ada satu nama yang sering dilupakan, Megat Panji Alam. Beliau bukan watak kecil dalam sejarah Melayu lama. Megat Panji Alam adalah seorang pahlawan yang berani, bangsawan berdarah Terengganu, dan menurut sejarah lisan serta hikayat tempatan, beliau ialah tunangan kepada Tun Teja, putri Bendahara Seri Amardiraja di Indrapura, Pahang, ketika pemerintahan Sultan Abdul Jamil sekitar akhir abad ke-15. Megat Panji bukan calang-calang orang. Dalam banyak kisah rakyat, beliau digambarkan sebagai pahlawan yang setanding dengan Hang Tuah. Malah ada yang mengatakan, jika mereka berlawan satu lawan satu, belum tentu Tuah mampu menewaskannya. Itulah hebatnya Megat Panji, gagah, berilmu, dan berwibawa. Namun semuanya berubah apabila utusan dari Melaka tiba, diketuai oleh Hang Tuah. Misi mereka jelas, memujuk Tun Teja untuk dijadikan isteri Sultan Mahmud Shah. Tun Teja, yang ketika itu telah pun bertunang dengan Megat Panji Alam, tiba-tiba berubah hati seolah-olah hilang kesetiaan lamanya. Ramai percaya Tun Teja telah terkena ilmu guna-guna yang menyebabkan dia lupa pada kasih asalnya. Bayangkan perasaan Megat Panji Alam saat menerima kabar itu. Tunang yang disayangi dan dipercayai kini akan dibawa ke Melaka untuk dijadikan permaisuri orang lain. Dengan hati yang berkecai, beliau bergegas kembali ke Indrapura. Namun setibanya di sana segalanya sudah terlambat. Tun Teja seolah-olah sudah tidak mengenalinya lagi. Megat Panji menyadari bahwa ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal marwah, soal pengkhianatan. Dan di sebalik semua ini, berdirinya Hang Tuah. Maka Megat Panji Alam menyeru agar Hang Tuah bersemuka dengannya. Seorang lelaki dengan lelaki, pahlawan dengan pahlawan. Tapi Tuah tahu, Megat Panji bukan lawan biasa. Keilmuannya tinggi, semangatnya membara. Malah dalam keadaan patah hati sekalipun, Megat masih cukup kuat untuk mencabar sesiapa saja. Hang Tuah tahu, satu-satunya cara untuk menundukkan Megat ialah melalui helah dan tipu daya. Ketika Megat Panji Alam tiba di kaki tangga istana Indrapura, beliau menunggu dengan sabar. Dia percaya Hang Tuah akan datang untuk menyelesaikan segalanya secara jantan. Tapi sayang, itu tidak berlaku. Apa yang menantinya bukanlah pertarungan kehormatan, tapi pengkhianatan. Hang Jebat dan Hang Kasturi, dua saudara seangkatan Hang Tuah, menyelinap dari sisi dan menikam Megat Panji Alam secara curi-curi. Serangan yang tidak disangka itu membuatkan beliau rebah dengan luka parah, gugur di hadapan istana, bukan karena kalah bertarung, tapi karena dikhianati dalam keadaan lemah dan tertekan. Gugurnya Megat Panji Alam bukan sekadar gugurnya seorang pahlawan, tapi jatuhnya seorang lelaki yang berjuang demi cinta, demi marwah, dan demi janji pertunangan yang telah dikhianati oleh cinta dan kuasa. Kisah tragis ini kekal dalam sejarah lisan rakyat Terengganu dan Pahang. Malah, nama Megat Panji Alam telah diabadikan di Museum Negeri Terengganu sebagai simbol keberanian dan kesetiaan seorang anak Melayu. Megat Panji Alam tak tumpas dalam medan perang. Dia tumpas dalam medan hati yang dicabuli helah dan tipu daya. Dia bukan tewas kerana lemah, tapi kerana terlalu percaya pada cinta. Dan mungkin, kerana terlalu hormat pada adat, dia lupa tak semua yang datang sebagai sahabat datang dengan tangan kosong.